Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 23 Januari 2023 bersamaan dengan 1 hari bulan Rajab 1444, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim, sambungan kita ayat 6 dan ayat 7. Ayat 6 dengan ayat 7. Tajuk yang kita akan cerita ini arahan Allah Azza wa Jalla supaya kita jaga keluarga kita daripada bahaya yang sangat besar, iaitulah api neraka. Bahaya atas dunia terhad. Mana kalau kena benda berbahaya atas dunia ni, dia pergi kepada kubur, mana dia mati ataupun sakit. Tapi bahaya di akhirat, dia pergi ke neraka yang kita nak kata apakah, bandingan yang cukup dahsyat. Bagi neraka ni tak ada nak banding. Api dia pun panas 70 kali double daripada api dunia. 70 kali panas. Maknanya hak kita ada, api yang ada di tempat kita ni 1/70 baru nak banding dengan api neraka, na'udzubillah. Jadi kerana itu Allah Ta'ala perintahkan supaya kita jaga keluarga kita daripada api neraka dan tempoh untuk bertaubat, untuk menyesal, ada had dia, ada tempoh dia sebelum mati. Kalau sudah sampai di akhirat, tak usah duduk rayu lagi, tidak ada rayuan di sini. Masa sudah tamat. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Kita minta Allah selamatkan kita dan keluarga kita daripada penyesalan yang tidak berguna di akhirat. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan, surah At-Tahrim, surah yang ke-66, juzuk yang ke-28, ayat yang kita akan baca insya-Allah ayat 6. Ayat 6, muka surat 1262. 1262. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. Balik pada ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum,
peliharalah diri kamu. Kita mula dengan kita dulu. Wa ahlikum, dan keluarga kamu dari neraka, daripada neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan-bahan bakarannya manusia dan juga batu-batu, ataupun disebut nama berhala, ataupun batu yang panas yang akan menjadi bahan bakar untuk memanaskan lagi suasana. Para jemaah sekalian, munasabatul ayah, munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya macam mana? Lamma wa'azallahu azza wa jalla azwajar rasul. Dalam siri yang lepas, kita dah baca, kita dah dengar Allah beri teguran nasihat kepada isteri-isteri Nabi sebagai nasihat khas dalam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka datang ayat ini, ayat yang ke-6 ini, mau'izah 'ammah lil mu'minina wa ahlihim, adalah merupakan nasihat yang umum kepada orang mukmin dan orang-orang dan keluarga mereka. Yang awal tu untuk keluarga Nabi, yang ni semua kita. Maka Allah Ta'ala tegur isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan teguran juga kepada isteri orang mukmin yang lain. Sebab kalau keluarga Nabi perlu dididik, perlu ditegur, diberi nasihat, peringatan, sudah pasti keluarga orang lain lebih lagi perlu kepada bimbingan dan nasihat. Jadi kalau setakat isteri pak imam, pak lebay je, atau saya duk cakap lah, cik, isteri Nabi pun perlu pada teguran, bagaimana dengan isteri kita? Allahu Akbar. Itu dia panggil munasabah. Munasabah yang seterusnya, lamma ablaghallahu subhanahu, Allah Ta'ala tegur dengan begitu keras kepada isteri-isteri Nabi, dan Allah Ta'ala sudah tahu sifat mereka yang baik-baik, sifat mereka yang baik-baik. Sebab itulah yang tak baik tak akan duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kata orang tersalah langkah ataupun gelincir kaki, maka Allah Subhanahu Wa Taala didik mereka supaya kembali ke jalan yang benar dengan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian datang ayat kita ni, bahawa kita ni manusia biasa, contoh kita, qudwah kita, uswah kita, iaitulah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pula buat alasan, ada setengah orang ni dia salah ayat. Kalau keluarga Nabi pun ada problem juga, takkan keluarga kita. Itu bukan itu cara. Caranya yang Tuhan nak kita ambil pendidikan daripada ayat ini, bahawa keluarga Nabi juga ditegur, keluarga kita lagi patut ditegur. Begitu. Ini tak diambil sudut negatif, dia kata keluarga Nabi pun ada problem, takkan keluarga kita. Lah, bukan itu. Yang kita ambilnya dari sudut positifnya, semua kita perlu ditegur, semua kita perlu pada bimbingan, semua kita perlu pada nasihat. Maka datanglah ayat kita ini, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ay ya ayyuhalladzina amanu ja'alu baina anfusikum wa ahlikum. Ya wahai orang beriman, jadikanlah di antara diri kamu. Kita nak baiki, kita mula kita dulu. Ayuh tu, suami tu islahkan diri dia sebelum dia sibuk dengan orang lain. Dan keluarga kamu, baru kita pergi keluarga kita. Ni kadang-kadang orang tu berdakwah sana sini, jauh-jauh pergi. Tidur di masjid, tidur di surau, kerana nak berdakwah. Dia tak tanya pula keluarga kita, keluarga dia yang tidur di rumah tu, dah bangun salat subuh ke belum? Ini masalah kita. Masalah kita nampak orang lain, kita tak nampak yang tanggungjawab depan rumah kita, dalam rumah kita. Sepatut kita utamakan itu dulu. Jadi Allah minta qu
Ni mana buat tembok, buat dinding, buat pagar yang memisahkan di antara kamu dengan api neraka. Dengan apa? Kita nak pagar dengan apa? Bi ta'limi anfusikum ilman nafi'. Tanda ni pelajar. Benteng. Pagar yang kita nak buat itu yang pertama, kita bentengkan diri kita dengan ilmu yang bermanfaat. Kita belajar ilmu tauhid, kita belajar ilmu akidah, kita belajar ilmu fiqh, nak tahu halal haram. Kita belajar ilmu akhlak, bagaimana nak berinteraksi dengan orang dan juga dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, wa qiyamikum bil amalis salih. Kamu laksanakan amal-amal yang saleh. Kita dah banyak kali ulang dah kata-kata Fudail bin Iyad. Salah satu mana-mana amalan nak jadi soleh dengan dua syarat. Syarat yang pertama ikhlas, syarat yang kedua mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut apa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dibuat satu pasal, jangan dibuat benda-benda yang tidak baik. Kemudian tugas yang ketiga, ta'lim ahlikum. Didiklah anak-anak cucu kamu, ajar mereka perkara yang wajib diketahui, didik mereka supaya jadi baik, ajar mereka benda-benda yang ma'ruf dan melarang mereka daripada perkara yang mungkar. Dalam tafsir Sa'di, dia kata, apakah makna wiqayatul insan? Manusia ni nak buat tembok yang memisahkan di antara dia dengan neraka itu dengan apa? Bi ilzamiha amrallah. Dia kena patuh dan akur kepada arahan Allah. Laksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah, jauhkan diri daripada perkara yang dilarang oleh Allah, dan taubatlah sekiranya kita tersalah, terjebak melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian datang arahan supaya jaga keluarga, anak-anak kita, cucu-cucu kita dengan didikan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, dengan didikan ilmu dan didikan akhlak, barulah mereka duduk di bawah kawalan dan keselamatannya insya-Allah. Maka di antara ayat-ayat yang berkaitan, tanda ni pelajar, di antara ayat yang berkaitan dengan ayat kita ni, iaitulah firmanullah Ta'ala dalam surah Taha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Suruhlah keluarga kamu salat dan sabarlah dengan kerana mereka, ataupun sabar melaksanakan tugas. Jangan malah. Main dengan anak-anak ni, ada setengah orang tu kejut bilik ni, dia bangun tidur bilik lain. Akhir kali orang komak tak bangun lagi, nak kata apa? Sabar. Jangan kata ikut mua. Tak. Kalau sayang pada keluarga, nak bawa mereka ke syurga sekali, sabar. Dan ayat surah Asy-Syu'ara 214, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah amaran kepada keluarga kamu yang terdekat. Jangan duduk sibuk buat orang jauh dulu. Kita buat hak dekat dulu. Ni sibuk dengan orang jauh. Nah, kata orang duduk cari hak lain-lain. Anak di rumah tak bangun salat, kita hidup sibuk hidup kerah orang semaya di masjid. Ingat baik. Ini tanggungjawab. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ingat, kamu semua adalah pemimpin dan kamu bertanggungjawab dengan orang yang di bawah jagaan kamu. Semua. Ketua negara, pimpin negeri, jaga negara dia. Suami pimpin kepada isteri. Ayah pimpin kepada anak-anak. Bahkan isteri, perempuan juga menjadi pemimpin dalam rumah dia. Jaga rumah dia, jangan duduk bersepah, jangan masuk benda tak baik, jangan. Jadi semua kita ini adalah pemimpin yang bertanggungjawab dengan wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua orang akan ditanya dengan orang di bawah jagaan dia. Hadzal hadis rawahul Bukhari wa Muslim wal lafzu lahu aili Muslim.
Hadis yang kedua dalam ayat ini, huraian pada ayat ini, hadis bagaimana kita kena jaga keluarga. Tanda hadis ini penting. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa fil baiti qiramun fihi suwarun. Aisyah kata, Nabi masuk dalam rumah dia lah, rumah dia dengan Aisyah. Wa fil baiti qiramun, di rumah dia ada kain lansir. Kain lansir, orang Kelantan kata kain tabi. Tabi, bahasa Malaysia kata lansir. Fihi suwarun, di kain itu ada lukisan gambar-gambar, gambar makhluk bernyawa. Dengar ni tuan-tuan, ada lukisan gambar makhluk bernyawa. Apa jadi? Adakah Nabi puji? Oh, cantik, sening, fun. La fatalawwana wajhuhu, berubah muka Nabi. Dia masuk ke ceria tadi, marah. Summa tanawala sitra fahatakahu. Nabi pun pegang kain lansir, terus tarik. Ya. Wa qalat, kemudian Nabi kita bersabda, inna min asyaddin nasi azaban yaumal qiyamah allazina yusawwiruna hadhihi suwar. Nabi kata apa? Orang yang paling teruk azab pada hari kiamat esok, orang yang melukis gambar-gambar makhluk yang bernyawa ni. Yang hidup mai artis pelukis-pelukis detailkan hadis ni, ambil hadis ni pergi tanya ulama-ulama hadis di pejabat-pejabat mufti tentang di manakah SOP sempadan yang kita boleh buat, yang tak boleh buat. Jadi jangan duk lukis benda-benda. Lukisan-lukisan ni, makhluk-makhluk yang bernyawa ni bertanggungjawab kita di hadapan Allah. Hadzal hadis rawahul Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim. Apalagi kalau dalam rumah awak ada patung-patung. Patung sungguh, patung makhluk bernyawa ni. Setengah orang ni minat sangat nah patung. Patung orang ke, patung monyet ke, patung kera ke, patung apa sajalah. Yang penting patung, pecahkanlah. Tak sudut simpan sayang, nanti kita dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, cukup dahsyat. Nabi tengok, marah dia. Tarik. Kita pun kalau masuk dalam rumah, isteri beli benda-benda yang tidak sesuai, yang menyebabkan malaikat rahmat tak masuk dalam rumah, ataupun suami yang buat balik, isteri bertanggungjawab untuk masing-masing amar ma'ruf nahi munkar. Bang, bahaya ni patung ni, malaikat tak masuk rumah, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Kita sama-sama pecahkan. Tak usah duk bimbang saya saya beli luar negara ni, luar negara ke dalam negara. Kalau benda tu dimurkai oleh Allah, tak ada faedahnya, tidak ada nilainya, maka kita hancurkan dan kita pecahkan. Ni beli belakang segala benda orang duk jual ni. Baru ni saya pergi ke majlis konvo di sebuah universiti. Kita kata di antara benda yang saya sedih tengok, anak-anak kita mengaji 4 tahun, 5 tahun di universiti, fakulti pengajian Al-Quran, ilmu wahyu, Al-Quran dan Sunnah contohnya. Fakulti fiqh, anak kita boleh CJ pengajian, mak ayah pakat hadiah anak monyet. Nanya betul. Ramai tu. Anak monyet. Bagi hadiah, beli hadiah coklat-coklat, bunga-bunga tak apalah. Ni monyet seekor, sengih monyet dalam tu. Kata ni ya label anak kita ni, habis universiti boleh monyet. Apa nilainya monyet tu? Tak ada nilai apa, lain daripada nak tengok itu je lah label anak kita boleh jadi monyet. Hati-hati tuan-tuan, jangan ikut orang. Kita ni biar ada prinsip dalam hidup kita ni. Bukan semua benda orang buat kita kena ikut. Baiklah. Itu ayat-ayat yang menegur kita, qu anfusakum wa ahlikum nara. Kemudian Allah detailkan sedikit bagaimana keadaan neraka supaya kita gerun, kita takut. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kami, selamatkan kami daripada api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakar dia manusia yang derhaka, yang kafir, dan juga batu-batu berhala.
Allah. Jadi kata ni dalam ayat ini Allah Ta'ala tafsirkan juga dengan ayat lain. Fattaqun, surah tanda, surah Al-Baqarah ayat 24. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia yang derhaka, yang kufur, dan juga batu-batu. Batu di sini ada kata hijaratul kibrit, batu belerang yang panas tu. Satu. Ada ulama kata batu itu daripada sembahan-sembahan seperti asnam, berhala-berhala yang disembah, itu juga menjadi bahan bakar dimasukkan ke dalam neraka. Wal-iyazubillah. Hei, takut kita dengar. Itu bahan bakar. Kemudian penjaga dia macam mana? Gambaran penjaga neraka, dia punya security macam mana? Alaiha malaikatun ghilazun shidad. Dan dikawal, neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras, kasar, kan? Kerah lagi, kasar lagi, layanannya bengis malaikat ni. Malaikat ni baik, tapi penjaga neraka sifat dia ghilazun, kasar, syidadun, bengis dia punya. Tak ada lah nak rayu-rayu, tak ada. Macam kita kat pak kita ni, kita boleh rayu dengan pak cik security, pak cik guard tak. Tolonglah pak cik. Malaikat jangan duk rayu-rayu. Lagi kamu rayu, lagi kena. Allahu Akbar. Ghilazun, kasar, la yarhamun. Tak ada sifat rahmat langsung. Tak ada sifat kasihan belah. No. Syidadun, lagi kuat. Aqwiyaun, kuat dia punya body dia. Bukan lembek-lembek, tak bermaya. Tidak. Allahu Akbar. Dalam surah Al-Muddathir, surah Al-Muddathir, ayat 30-31, Allah kata, alaiha tis'ata asyar. Ketua hak jaga neraka tu ada 19 malaikat. Wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikah. Mana hak dalam neraka tu ada malaikat yang mengawal, yang duk jaga dia. Oh. Apa dia lagi sifat malaikat ni? La ya'suna Allah ma amarahum. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka. Tak derhaka langsung. Apa yang Tuhan perintah, terus dia akan buat. Ay la yukhalifuna amrallah. Mereka tidak menyalahi arahan Allah. Alladhi ya'muruhum bihi. Yang Allah perintah, dia buat. Wala yamtani'una an ta'atihi. Mereka tidak terhalang daripada apa saja yang diperintah, buat belaka. Tak pernah, kata orang, tak pernah bantah. Itu sifat malaikat. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang Tuhan perintah, semua dia buat. Tengok ulasan di bawah 1765. Setelah Allah Ta'ala memerintahkan isteri-isteri Nabi bertaubat dan memberi ingat pada mereka akan bahaya menyalahi perintah Nabi SAW, maka dengan ayat ini diperingatkan kepada sekalian umat Islam supaya menyelamatkan diri mereka dan keluarga masing-masing dari bahaya melanggar perintah-perintah agama. Iaitu tiap-tiap seorang wajib mempelajari serta mengajar anak isteri dan keluarganya akan ajaran-ajaran dan adab peraturan Islam supaya ia dan keluarganya terselamat dari kemurkaan Allah dan azabnya. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin.
tamaklah arahan Allah dan peringatan dia. Kemudian ayat yang ketujuh, iaitulah tentang tempoh untuk bertaubat, tempoh untuk menyesal, tempoh untuk kita yutan balik. Ada tempoh, ada hak dia. Tengok ayat 7. Ya ayyuhallazina kafaru la ta'tazirul yawm. Malaikat itu akan berkata kepada orang-orang yang dimasukkan ke neraka. Malaikat kata apa? Hei, orang-orang yang kufur, engkar. Marah ni. Kita tengok rupa dia bengis. Dia jerkah pada puak kafir. La ta'tazirul yawm. Janganlah kamu minta uzur, minta hapuskan kesalahan pada hari ini, kerana masanya sudah tidak ada lagi. Tak ada masalah. No time. Waktu dianya sebelum mati. Sudah mati, terima je lah. Jangan duduk cakap banyak. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Kamu hanyalah pada hari ini dibalas dengan balasan apa yang telah kamu kerjakan. Hari ini hari pembalasan, bukan hari minta maaf, bukan hari minta nak tempoh, bukan hari nak menambahkan waktu ibadat, nak tingkatkan amalan, sudah tidak ada. Hari ini hari menerima balasan. Bila mati je, habislah kita. Kita mati di atas apa yang kita lakukan. Mati baik, alhamdulillah. Mati tak baik, celakalah dia. Na'udzubillah. Maka munasabah ayat ini, zikru hadhil maqalah huna, Allah Ta'ala sebut ayat ini untuk menambahkan lagi perasaan takut kita kepada neraka Jahannam yang disediakan untuk orang kafir. Maknanya mu jaga betul-betul lah diri kamu, jaga betul-betul keluarga kamu, supaya kamu tidak menyesali sebagaimana penyesalan yang tidak berguna yang akan dilakukan oleh puak-puak kafir di akhirat esok. Jadi tak ada apalah. Maka malaikat kata kepada puak kafir di akhirat, la ta'tazirul yaum. Hari ini bukan hari minta maaf, hari ini bukan hari minta nak taubat, hari ini hari menerima balasan. Allah Ta'ala jelaskan cerita ini dalam surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum ayat 57. Fayauma idzil la tanfa'ul ladzina Fayauma idzil la yanfa'ul ladzina zalamu ma'ziratuhum wala hum yusta'tabun. Hari ini hari kiamat. Tidak memberi manfaat lagi kepada orang zalim segala alasan mereka, minta uzur mereka, minta maaf mereka tidak diterima, dan sudah tidak ada faedahnya lagi. Mereka juga tidak diminta lagi bertaubat kerana pintu taubat sudah tutup. Tak ada. Awak nak taubat lah ni sekarang. Waktu kita atas dunia, waktu kita sihat walafiat, mari kita bertaubat. Hari akhirat esok, innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Apa yang kamu buat atas dunia, itulah yang akan dipanggil di akhirat esok. Allahu Akbar. Waktu-waktu nadam yang tidak bermanfaat. Jadi kita hidup atas dunia ni, para jemaah sekalian, marilah sama-sama kita perbetulkan channel hidup kita. Marilah sama-sama kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla sebelum pintu taubat tertutup. Jadi insya-Allah kita akan sambung dalam ayat 8 dalam siri yang akan datang, ayat 8 dan ayat 9, iaitulah tentang arahan Allah Ta'ala supaya kita bertaubat. Jadi kita tangguh dulu tentang taubat itu dalam siri yang akan datang. Sekarang kita berpindah kepada al-fawaid, mencari 5 faedah dalam ayat yang kita baca ini insya-Allah. Al-faidatul ula, faedah yang pertama. Qala Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka.
ulama tadabbur kata ala rajuli an yusliha nafsahu awalan bitta'ah. Menjadi tanggungjawab kita bapa, kita suami, kita perbetulkan diri kita dulu. Awak tu sebagai bapa, sebagai suami, pergi ngaji dulu, pergi belajar dulu, pergi menuntut ilmu baik-baik. Sudah belajar, awak balik simpan kitab di rumah, awak balik taruh je, bawa balik, ketika itulah kita akan apa? Kita akan ajar, didik anak-anak kita supaya mereka taat kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan main-main. Ni dak setengah orang ni dia pergi ngaji kuat, sepatah pun tak balik pada keluarga. Kita kata ini orang yang ananiah, pentingkan diri sendiri tapi tidak pentingkan keluarga. Kita kata ini perbuatan yang sangat tidak baik. Dahlah pergi belajar, dia pergi seorang. Waktu pergi masjid, pergi seorang. Balik pula tak cerita pada keluarga. Ini rugi. Jadi kita kena buat. Maknanya, yang pertama sekali kita kena betul dia. Betul kita. InsyaAllah, kalau ayah tu bagus, bertanggungjawab, maka dia akan turunkan kebaikan itu kepada islah ar-ra'i wal-ra'iyah, baikkan keluarga dia selepas daripada itu. Allahu Akbar. Maka kewajipan kepada suami, kepada bapa, pergi belajar ilmu fardu ain, dia kena belajar. Kemudian balik ajar, jangan tak ajar. Allah Ustaz, nak suruh saya balik mengajar pula. Ya, saya tak pandai. Tak apa. Orang budak-budak sekarang kata, tahu tak apa. Kita nak mengajar tak pandai. Ada. Malam ni ada kuliah ni di masjid kita. Kuliah apa? Kuliah fardu ain. Kuliah tentang solat, tentang akidah, tentang tauhid, tentang Quran. Keroh semua lah anak-anak tu. Isteri, anak-anak ready semua. Mari kita naik kereta, kita penuhkan kereta kita, tak muat sekali, kita punggah 2 kali, 2 trip. Sebab aku nak ajarmu tak pandai, aku suruh mu belajar dengan ustaz. Bagi. Habis ustaz-ustaz kena pilih juga. Penceramah malam ni mari masjid kita ni kaki pukul ni. Asyik duk hentam orang je. Kata tu kata, tu tak seorang anak kita. Punah budak. Jadi kita pilih ustaz-ustaz yang ilmiah, yang baik-baik, yang memang mengajar dengan ilmu, mengajar dengan kepahaman, ikut Quran dengan sunnah, kita bawa lagi. Sebab budak-budak ni dia dengar apa yang dia dengar aja. Tak bertapis dia. Tak tapis dia. Kalau tidak, habis cerita pelik. Maka kita mengatakan kewajipan kita dalam setiap perkara ada kewajipannya yang perlu kita jaga, yang perlu kita kawal. Maka itu menjadi kewajipan kepada bapa, ketua keluarga. Dia pergi belajar, buat balik. Dia tak erti ngajak, bawa semua anak-anak pergi belajar. Baru betul. Ini tak pergi sore, balik senyap. Rugi. Allahu Akbar. Al-fa'idatus tsaniyah. Faedah yang kedua, masih lagi dalam ayat yang sama, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jaga diri kamu, jaga keluarga kamu daripada api neraka. Wajjahallahu ta'ala al-khitab ilal mu'minin. Allah Ta'ala tujukan ayat ini kepada orang beriman dengan nama iman. Tengok. Ya ayyuhallazina amanu. Hei orang yang beriman. Buka telinga, buka mata. Jawab dianya, ayat ini menunjukkan, ulama tadabbur kata, an muqtada iman, kalau kamu betul-betul orang beriman, percaya kepada Allah Ta'ala, yakin dengan dakwah Nabi SAW, adalah kamu bertindak melaksanakan tugas ini. Wa anfusakum wa ahlikum. Jadi kalau dia beriman, tapi dia tak menjalankan tugas, tak jalankan tugas, anak dia semaya ke tak, tak tanya khabar, isteri dia tu tak aurat ke tidak, tak tanya, tak tegur, maka orang ni naqsun fi imanihim, menunjukkan lemahnya iman orang tu. Jadi sekarang kita ni nak tengok kita iman kuat tak kuat, kita tengok kepada amalan kita dalam beragama, amalan beragama. Maka ayat ini bila Allah Ta'ala panggil ya ayyuhallazina amanu, sebab apa?
kata ulama tadabbur, sebab orang beriman je orang yang dengar kata. Orang beriman je orang yang patuh. Orang beriman je orang yang akan buka telinga, lapang dada untuk menerima arahan Allah Azza wa Jalla ini. Kalau dia tak beriman, buat apa dengar? Dengar saja macam kita cakap dengan lembu. Lembu, pergi semaya. Lembu mana nak dengar kata kita? Jadi sama juga orang yang tak ada iman, bila kita suruh dia laksanakan undang-undang Islam, mereka tak akan buat. Jadi ayat ini sekaligus khitab pada orang beriman, mana orang yang betul-betul beriman, yang akan bertanggungjawab jaga diri dia, jaga keluarga daripada api neraka. Jadi kalau dia ni iman dia lemah, anak dia tak semaya apa tak apa, anak dia tak tidak tak tutup aurat pun tak ada masalah. Simple je, dunia sekarang macam ni, habis kita. Dunia sekarang macam ni. Allahu Akbar. Sekarang ni macam-macam ujian kita tengok. Sahabat kita ni nak balik cuti, inilah cuti raya ni, raya buah limau kita panggil ni. Nak balik, kawan ajak naik kereta, mai naik kereta. Kawan-kawan hak laki ajak perempuan naik kereta sekali. Itu pun salah dah. Mana ada lelaki-lelaki perempuan jalan sekali. Tapi dunia moden, kata orang. Siapa-siapa di tengah jalan, rupa-rupanya ada agenda sedikit. Polis kat, si laki-laki terbawa dada. Habis atas kereta masuk dalam belakang dah. Nah, ini dia kata, takut kita sekarang ni. Pasal itulah dia panggil keldai. Keldai dadah ni bahaya. Dan kita didik anak kita. Kalau orang minta tolong di airport kau, tolong pegang barang, jangan pegang. Tolong tengok je tak apa. Muntak situ aku tengok. Kalau ada orang nak ambil aku. Kalau kita pegang, nanti polis datang. Awak ni beg awak ni. Pegang saya, tu tak duduk tangan awak. Banyak benda yang menimbulkan masalah. Jadi kalau masalah dunia apa kita susah, di akhirat lagi susah. Sebab tu orang beriman dan orang yang patuh, mana-mana orang yang tak bertanggungjawab dengan keluarga, itu naqsun fi imanihim, menunjukkan orang itu lemah iman atau imannya susut, yang perlu digilap, perlu diperbetulkan balik. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Al-faidatus thalithah. Faedah yang ketiga, masih lagi dalam ayat yang sama, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum ahlikum nara lagi tu. Man ahmala, dia sebaliknya. Hak tadi kita suruh supaya jaga anak-anak, yang ni man ahmala ta'lima waladi. Siapa dia cuai daripada mendidik keluarga dia. Dia tak didik keluarga dia dengan pendidikan yang baik. Wa tarakahu sudah, dia biarlah anak dia apa nak jadi ikut ilmu. Faqad asaa ilaihi ghayatal isaah, maka orang inilah orang yang tak bertanggungjawab, bapa yang tidak bertanggungjawab, dia telah buat benda tak baik pada keluarga dia. Innama jaa fasaduhum min qibalil aba, rusaknya keluarga kerana rusaknya bapa. Punahnya keluarga kerana rusaknya suami. Maka di sini kata orang, kerusakan tu mari ibarat kata bahasa pepatah Melayu kata air keruh bermula di kuala. Begitu ke pepatah? Air keruh ni mari di kuala. Mana atas tu keruhlah hak bawah tu. Mana kalau ayah dia pun tak peduli. Sekarang ni banyak sungguh tak peduli ni, kita tengok. Letih, kita rasa penat. Ayah dia dengan kepiyuh lagi, dengan serban lagi. Tapi anak-anak dia tukar dengan anak siam dari sudut pakaian. Kita kata ini dahsyat. Sebab maka orang yang tidak didik anak dia, tidak bertanggungjawab, ahmalah, maka dia yang merusakkan anak, bukan orang lain. Jangan duk menyalahkan dadah. Tak usah jadi keldai dadah lah, keldai arak lah, keldai berapa dia sosial. Yang buat sosial anak-anak kita siapa? Bapa yang tidak bertanggungjawab. Kita kata nas'alullah as-salamata wal afiyah. Yang keempat, Allah perkenalkan sifat malaikat. Ghilazun syidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat yang ganas, yang kasar ini, tapi mereka ganas dengan orang penderhaka ya, tapi sangat setia, sangat taat kepada arahan Allah Azza wa Jalla. Ayat ini fihi isyaratun ila annal malaikata mukallafun. Ayat ini menunjukkan kepada malaikat itu mukallaf, mana ada tanggungjawab dia di akhirat. Allah Ta'ala akan tanya, menjalani tugas ke tidak?
Aku suruh buat ke tidak? Malaikat akan ditanya. Masya Allah. Itu dia panggil malaikat bertanggungjawab, mukallafun. Makna mukallaf, ada tanggungjawabnya di hadapan Allah Azza wa Jalla di akhirat. Dan ayat ini juga sekaligus madhun lil malaikah, pujian kepada malaikat. Sebab apa? Allah kata malaikat ni tak pernah derhaka kepada Allah. Ayat ini juga sekaligus menafikan tuduhan sebahagian daripada cerita Israiliyat, konon-kononnya iblis tu mari pada malaikat Azazil, apa nama malaikatnya dah kata tak. Iblis kana minal jin. Allah kata iblis mari daripada jin, bukan daripada malaikat. Jadi riwayatnya orang duk cerita iblis ni mari daripada malaikat, asalnya nama dia Azazil, nama itu kita kata cerita Israiliyat yang tidak boleh dipegang. Iblis mari daripada jin, bukan mari daripada malaikat. Malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka ini orang yang taat pada Allah Taala, tak pernah derhaka sekali-kali. Yang derhakanya buat kita ni. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata ulama bukanlah takkid kepada la ya'sunallah. Ayat bahasa Arab dia panggil ayat taukid, mana ayat penguat. La ya'sunallah wa yaf'aluna. Dak dia kata bukan taukid. Tetapi innama fihi bayan, bahawa malaikat itu mampu untuk membuat tugasan dia. Jadi mampu bayan. La ya'suna wa yaf'alu. Dia tak derhaka, tapi memang mereka menjalankan tugas. Ulama kata manusia ni kalau kita beri tugas kepada dia, bila kita bagi patut arahan pada orang suruh bertugas, dia tak buat, dua sebab. Sebab yang pertama, imma alla yakuna qadiran. Dia memang tak mampu nak buat. Mu suruh budak ni. Mu hari ni pergi akad semi 50 beg buat naik tingkat 3. Mampu tak mampu awak? Tak mampu, dia tak akan buat. Satu. Yang kedua, imma an yakuna asiyan la yurid ta'ah. Orang yang tak ikut arahan ni, orang yang memang penderhaka, tak mahu taat. Ni tak seorang. Suruhlah buat yang benda ringan pun, pergi akad kaca butir pun tak akad. Sebab dia derhaka. Jadi Allah Ta'ala nafikan daripada malaikat, la ya'sunallaha wa yaf'aluna ma yu'maru. Jadi dia tak derhaka dan dia akan laksanakan semua tugasan. Maka kita mengatakan kita ni dua sebab. Sebab itulah dalam agama ni Tuhan kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tak letak atas kepala kita kecuali setakat kita mampu. Kalau kata aku tak mampu nak buat apa yang diperintah oleh Allah, itu orang derhaka nama dia. Sebab orang tak nak buat arahan ini, orang tak nak ikut arahan, dua sebab. Satu, dia panggil ghairu qadir, tak mampu nak buat. Tidak ada dalam syarak amalan yang di luar kemampuan kita, tidak ada. At-taklif ma la yutaq, mustahil dalam syariat Islam. Tapi kalau tak buat juga, maknanya dia derhaka kepada Allah, bukan kerana tak mampu. Jadi tuan-tuan tak usah duduk guna alasan tak cerdik, aku tak mampu nak buat ni. Bukan tak mampu, awak tak nak buat. Itu je perangai dia. Sebagai penutup, ayat terakhir, faedah yang kelima, ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yaum. Kita mengatakan setiap benda ada tempoh. Ubat pun habis dia punya invalid, dia punya tamak, dia punya tempoh, tak boleh makan. Taubat ada tempoh. Setakat mana tempoh taubat? Setakat berlakunya kiamat. Dalam hadis Nabi kata malam yugharghir, sebelum nyawa dihalkum. Kalau nyawa duduk sini ada bunyi malaikat maut duduk tarik nyawa, aku taubat nak sedekah, tak ada faedah lagi ketika itu, tak jadi dah. Maka Allah kata mu jangan minta maaf hari ni kafir. Kalau nak menyesal sebelum mati. Menyesal sebelum mati. Jadi ayat ni memberi peringatan kepada kita, ada tempohnya. Kita nak taubat sebelum nyawa dihalkum. Kita nak taubat sebelum matahari naik sebelah barat. Kita nak taubat sebelum nyawa ditarik daripada tubuh. Jadi sekarang ni waktu kita lah ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita duduk sekarang ni, waktu pintu taubat masih terbuka. Tubu ilallahi ayyuhal mu'minun. Maka bagaimana bertaubat? Apakah yang sepatutnya kita taubat? Dan SOP taubat macam mana? InsyaAllah kita akan sambung dalam ayat yang akan datang, ayat 8. Kita akan sambung ayat yang ke-8. Dan ayat yang ke-8 ini ayat supaya bertaubat. Kita sambung dalam siri akan datang, ayat 8 dengan ayat 9. InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.